Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman shahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa, yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah, dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain aqidah ataupun tauhid, pada menghurai akan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada sifat yang keempat, sifat wajib bagi Allah. Kalau kitab Jawi lama ni muka surat 25 baris akhir, yang mana ada kitab yang lain, sifat wajib bagi Allah yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kita nak sambung sedikit lagi huraian pada berbeza Allah sudut yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid daraini. Amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalah-salahan ia Allah bagi segala yang baharu. Baik.
kita dah hurai dua sudut. Berbeza, berlainan, tidak sama Allah dengan makhluk ni. Sudut yang pertama pada zat. Zat Allah dengan zat makhluk langsung tak sama. Zat Allah tidak bertempat, zat makhluk bertempat. Zat Allah tidak bersusun, zat makhluk bersusun. Zat Allah tidak bersepah, zat makhluk ada yang bersepah, seperti cacat. Jadi makhluk ni ada yang normal, ada yang cacat. Allah normal pun tidak, cacat pun tidak, bersusun pun tidak, bersepah pun tidak, bersambung pun tidak, bercerai pun tidak, berbentuk pun tidak. Nah, bentuk-bentuk ni makhluk. Makhluk ni ada rupa, Allah tak ada rupa. Nah, makhluk ada warna, Allah tak ada warna. Itu semua pada sudut zat. Kemudian yang kedua, ni kita revise sikit je ni sebelum kita masuk sudut yang ketiga. Sudut yang kedua, berbeza Allah dengan makhluk pada sifat. Berbeza Allah dengan makhluk pada sifat, termasuklah arah. Allah tidak berarah, makhluk ada arah. Sebab apa makhluk ada arah? Sebab makhluk bersifat jirim. Dan jirim itu bertempat kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, dalam dan luar. Jadi Allah tidak di dalam alam dan Allah tidak di luar alam. Allah tak ada kat mana-mana alam. Nah, kerana alam dan tempat itu semua makhluk Allah. Allah yang cipta. Kalau kata Allah dalam alam, satu-satu alam, sebelum Allah cipta alam tu, mana pula Allah duduk? Tak boleh. Allah tidak berhajat, tidak berkeperluan kepada alam. Baik, kemudian sifat-sifat Allah yang berbeza dengan makhluk. Allah tidak berubah-ubah. Allah tidak berubah-ubah daripada gerak kepada diam, kemudian kepada bergerak, muda kepada tua, lemah kepada kuat, jahil kepada tahu. Tak, Allah sifat dia tak berubah-ubah. Begitu juga zat Allah. Baik. Kemudian Allah juga tidak terikat dengan masa, dengan umur, dengan kelajuan, dengan pergerakan. Allah tidak terikat dengan perkara-perkara itu. Itu berbeza Allah dengan makhluk. Jadi semua yang bergerak, diam, berkait masa, berkait umur, berkait kelajuan dan perlahan, tahu kepada tahu kepada jahil, jahil kepada tahu, lemah kepada kuat, kuat kepada lemah, kecil kepada besar, besar kepada kecil, berubah-ubah ni, gerak kepada diam, diam kepada gerak. Ini semua makhluk. Makhluk berubah tempat daripada atas ke bawah, bawah ke atas, makhluk, bukan Allah. Okay? Selesai dah tu. Itu ringkas je sebab kita dah hurai sebelum ni. Maka malam ni kita masuk yang ketiga. Berbeza Allah dengan makhluk, berlainan Allah dengan makhluk itu pada yang ketiga, iaitu perbuatan. Atau dalam bahasa Arab dia dipanggil af'al. Af'al. Af'al Allah, perbuatan Allah. Jadi Allah berbeza dengan makhluk, Allah tak sama dengan makhluk, Allah berlainan dengan makhluk, Allah bersalahan dengan makhluk. Tiga sudut: zat, sifat, perbuatan. Perbuatan Allah macam mana yang kata berbeza dengan makhluk? Perbuatan Allah tidak terkait masa macam sifat juga tadi. Tapi dalam perbuatan Allah ni yang paling kita nak highlight sekali, yang paling kita nak ketengahkan sekali dalam pegangan iman kita, berbeza Allah. Orang call tak apa. Orang call. Baik. Orang call tak apa, jangan dia main pun. Ada yang main pun suruh tutup. Saya tak nampak. Saya ke tengah meja ni. Nampak. Pantang tu, langgar adab. Orang call tak apa. Baik. Jadi yang ketiga, berbeza, tidak sama, berlainan, bersalahan Allah dengan makhluk pada sudut yang ketiga, iaitu perbuatan. Mana bezanya? Ringkas. Perbuatan Allah memberi bekas, perbuatan makhluk tidak memberi bekas.
Bekas-bekas ni apa? Kesan. Bahasa moden kesan, bahasa lama bekas. Kalau tengok dalam kitab-kitab lama dia kata memberi bekas. Bahasa moden ni kesan. Benda kesan dua, mudarat, manfaat. Jadi kalau bahasa kita hari ni, Allah semata-mata, hanya senya Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Makhluk langsung sedikit pun tidak memberi manfaat atau mudarat. Itu pegangan iman. Itu i'tiqad. Nah, jangan kata makhluk memberi bekas dengan izin Allah. Itu akidah Mu'tazilah. Pandangan Mu'tamad, hukum akidah macam tu fasik, berdosa besar. Pandangan kedua, menghukumkan akidah itu kafir. Ada ke? Sini saya dah sebut kan, tentang Allah memberi bekas dengan makhluk memberi bekas. 4 tangga. Tak ada kan? Tak ada? Dah banyak nak tempat saya sebut. Tu saya ingat sini dah ke belum? Belum kan? Okey. Dah? Okey, baik. Yang munfasil dengan muttasil tu dah sebut kan? Okey. Kita ulang sikit je. Dia ambil daripada nombor 4 4, 3, 2, 1. Okey. Kita ambil nombor 4. Ni revision je. Tuan-tuan, boleh saya kata dah 3, bukan 3, 3-4 masjid termasuk surau saya ulang benda ni. Nah, sebab hari ni ramai dah yang salah pegangan. Tuan-tuan bayanglah, semayang memanglah sah, tapi menyembah Allah tu pegangan iman salah. Nah, semayang sah, habis semayang tu Allah terima tak? I'tiqad menyeleweng tu, pegangan iman menyeleweng. Menyeleweng ni bahasa kasar dia sesat. Nah, sesat ada yang berdosa besar, sesat ada yang kafir. Agak Allah terima semayang tu. Jaga baik. Baik. 4 tingkatan. Ambil bawah sekali. Bawah sekali ni kita namakan dia munfasil. Munfasil ni terpisah. Okey? Terpisah, munfasil. Mana munfasil? Makhluk memberi bekas kerja makhluk, Allah memberi bekas kerja Allah. Tak ada kena-mengena, terpisah. Allah memberi bekas kerja Allah mana? Allah turun hujan, manfaat. Allah adakan matahari, manfaat. Allah turunkan banjir, mudarat. Allah bagi gempa bumi, mudarat. Allah bagi tsunami, mudarat. Okey? Tu mudarat, manfaat, tu kerja Allah. Tu Allah memberi bekas. Allah memberi bekas tu dah betul lah. Tapi yang kerja makhluk ni, dia kata makhluk yang memberi bekas. Mana? Kita ambil 4 contoh. Banyak, tapi kita ambil 4 contoh. Api membakar, nasi mengenyang, ubat menyembuh, air membasah, kipas menyejuk. Tu dia kata memang makhluk yang memberi bekas. Allah tak ada kena-mengena. Maksud kata makhluk ada kudrah. Nah, di manakah esa, di manakah wahdaniyah pada sifat qudrah, pada sifat wahdaniyah? Allah tu esa. Maka bila kata esa, Allah aja yang memberi bekas, makhluk tak. Dia kata makhluk memberi bekas juga. Ni akidah munfasil. Nah, ataupun dia kata makhluk ada kudrat. Kudrat tu kuasa lah. Kuasa tu memberi bekas. Dah 2 kudrat. Allah ada kudrat, makhluk ada kudrat. Mana esanya? Jadi akidah munfasil ni sepakat ulama kafir kata. Nah, hukumnya kafir. Okey. Baik. Allah, kerja Allah, makhluk memberi bekas kerja makhluk, terpisah. Yang ketiga, naik satu atas, muttasil, bersambung. Mana bersambungnya? Memang makhluk memberi bekas, tapi Allah memberi izin. Memang makhluk memberi bekas, tapi Allah memberi kekuatan. Nah, nasi mengenyang dengan izin Allah. 4 bersambung ni. Ni bersambung ni. Pak, sambung. Tadi terpisah, tak ada kena-mengena. Ni bersambung. Allah memberi izin nasi mengenyang. Allah memberi kekuatan ubat menyembuh.
Allah memberi kekuatan, api membakar. Allah memberi izin, air membasah. Ni akidah muttasil. Dua pandangan ulama. Pandangan yang muktamad kata fasik, berdosa besar. Pandangan yang kedua kata kafir. Ni nombor 3, muttasil. Ni akidah Mu'tazilah. Malaysia dia dah mula menular di Kelantan, di Kuala Lumpur, Selangor, dah mula menular. Internet jangan cerita, memang menular. Sampai kau orang screenshot tok guru tu ngajar pakai kopiah lembik tu, pakai kelubung. Orang ambil perkataan dia tu, orang bubuh kat bawah gambar tu, makhluk memberi kesan dengan izin Allah. Dengan izin Allah tu tak payah bicara, kita tengok ayat pertama je, makhluk memberi kesan. Itu tak berdosa besar kapi. Dua je. Tak boleh. Jadi munfasil kena buang, muttasil kena buang. Sekarang tinggal dua. Okey, naik tangga kedua. Tangga kedua, akidah dia Allah memberi bekas. Cantik dia tu. Nombor 3 tadi, nombor 4 munfasil, makhluk memberi bekas. Allah memberi bekas juga, tapi masing-masing. Muttasil, makhluk memberi bekas. Habis Allah beri izin, Allah beri kekuatan. Muttasil, itu antara kafir dengan berdosa besar. Itu muttasil. Yang munfasil sepakat kafir. Yang muttasil setengah kata berdosa besar, setengah kata kafir. Nak ke masuk kubur bawa akidah ni tu? Na'udzubillah. Bila ditanya marrabuka, memang tak boleh jawab. Habis semayang macam mana? Kan mula-mula yang ditanya nanti semayang. Tanya pasal semayang, memanglah semayang. Tapi kat akhirat muflis. Pasal semayangnya tertolak. Kerana apa? Akidahnya tidak sah. Nak Allah terima semayang, banyak sebab. Jangan ada makan harta haram, jangan ada abai nafkah anak isteri, jangan ada akidah yang batil, yang sesat. Allah terima semayang. Sah memang sah, Allah terima, itu soal kedua. Nak sah semayang dengan fiqh, rukun semayang cukup, syarat sah semayang cukup, sahlah semayang. Allah terima, kena tengok sudut yang lain pula. Nampak? Berjemaah awal waktu, 5 waktu di awal waktu berjemaah. Di surau masjid, Masya Allah. Akidah tak ambil tahu. Ustaz, kalau orang tu salah pegangan akidah, antara kafir atau dosa besar? Ya. Tapi kalau orang tu memang jahil, tak tahu apa-apa, berdosa besar juga. Bimbang, tak perasan, jadi kafir. Kenapa? Kerana ilmu akidah itu wajib dipelajari, bukan sunat dipelajari. Maka siapa yang jahil, terus tak belajar, tak pernah dengar, tak pernah datang, duduk dalam dosa besar. Silap hari bulan, pegangan dia terpelecok, jadi kafir, tak perasan. Itu panggil zindik, kafir yang tak perasan. Zahir Islam, tonton pakai gini, akidah masing-masing. Akidah mana nampak? Pegangan iman tu dalam hati. Okay, baik. Yang kedua, naik atas daripada muttasil, Allah memberi bekas. Tetapi makhluk dengan tabiat tidak boleh bersalahan, mesti. Tu. Jadi 2 poin sini. Kalau yang tadi nombor 3 dengan 4, persamaan dia apa? Nombor 3 munfasil, nombor 4 munfasil, nombor 3 muttasil. Apa persamaan nombor 4 dengan 3? Makhluk memberi bekas. Beza munfasil dengan muttasil, beza nombor 4 dengan nombor 3 adalah munfasil dengan muttasil. Tu beza. Dapat tangkap tak ni? Nombor 4 dengan nombor 3, persamaan di mana? Makhluk memberi bekas. Nombor 4 kata makhluk memberi bekas, nombor 3 pun kata makhluk memberi bekas. Baik. Habis beza 4 dengan 3, 4 munfasil, 3 muttasil. Dua-dua ni kena buang. Yang nombor 2 dengan nombor 1, okey? Nombor 2, Allah memberi bekas. Cantiklah. Tapi yang silap, dia kata makhluk dengan tabiat mesti. Tak boleh bercanggah. Mana? Api tabiat
mesti membakar. Kalau tiba-tiba api tak membakar, aku tak terima. Nasi mesti mengenyang. Kalau tiba-tiba nasi tu tak mengenyang, aku tak boleh terima. Air tiba-tiba tidak membasah, aku tak terima. Kipas tiba-tiba tak menyejuk, aircon tiba-tiba tak menyejuk, aku tak terima. Ubat tiba-tiba tak menyembuh, aku tak terima. Maka makhluk dengan tabiat ni dipanggil hukum adat. Hukum adat ni dia kata mesti. Makhluk dengan tabiat tu mesti, tak boleh bercanggah. Di sini berdosa besar pegang iman dia. Maka nombor 2, berdosa besar juga. Walaupun dia kata Allah memberi bekas, tapi kerana dia kata makhluk dengan tabiat tu mesti, tak boleh bercanggah, berdosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar pada sudut yang sekarang kita sebut, bimbang boleh terpelecok jatuh pada kafir. Mana? Dia kata makhluk dengan tabiat mesti, tak boleh bercanggah. Tu berdosa besar di situ. Tapi kalau kita bawa kisah mukjizat para rasul dan para nabi, kan ada yang bercanggah tabiat dengan makhluk. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Air keluar daripada celah jari Rasulullah SAW. Itu adat ke? Kita dengar, air keluar daripada celah jari imam ni. Adat dah tu. Gitu. Itu perkara pelik tu. Jadi kalau dia kata api tak bakar Nabi Ibrahim itu air keluar daripada celah jari Rasulullah cedok lauk berguyuk kecil, yang makan 1 batalion, lauk tak habis-habis cedok. Tak boleh. Mana boleh gitu? Kafir. Situ terpelecok bila mengingkari mukjizat. Situ jatuh kafir. Kalau mukjizat dia masih terima, memanglah tu Nabi, Rasul. Memang aku pun pegang macam tu. Tapi kalau orang biasa ni, makhluk dengan tabiat mesti. Kalau bercanggah tu, aku tak terima, berdosa besar. Tak jatuh kafir lagi sebab dia tidak ingkar mukjizat. Kalau sampai ingkar mukjizat, kafir. Dia Nabi yang suci tubuh badannya, keluar air di jari jemarinya. Lupa dah saya nak sambung. Tu qasidah Melayu tu syekh kami yang karang. Air yang paling suci seluruh alam, air yang kedua itulah Zam-Zam. Selawat dan salam ke atas junjungan. Lupa dah. Dalam ni saya nak selit sikit. Air keluar daripada celah jari Nabi tu, mukjizat kan? Hampir 1000 orang sahabat dapat wuduk dan dapat minum daripada air celah jari Nabi. Nabi mula-mula ambil wuduk daripada 1 mangkuk. Air dia tu je. Sahabat dekat 1000 ni, lebih kurang 1900 lebih orang. Nabi berwuduk dekat dalam mangkuk tu. Dalam bahasa lama dia panggil bejana. Lalu Nabi celup tangan dalam tu, Nabi keluar air. Hampir 1000 orang sahabat dapat minum. Perang ni, air tak ada, kehausan, dapat minum daripada air celah jari Nabi dan dapat berwuduk. Soalan, air apa yang paling suci di seluruh alam jagat raya ni? Air yang keluar daripada celah jari Nabi. Tu qasidah tersebut tadi. Dia Nabi yang suci tubuh badannya, keluar air di jari jemarinya, air yang paling suci seluruh alam. Air yang keluar. Air yang kedua itulah Zam-Zam. Air Zam-Zam jatuh, air yang paling suci, jatuh tangga kedua, tapi hanya dalam dunia. Air yang paling suci atas dunia, air Zam-Zam. Air yang paling suci seluruh alam, air yang keluar daripada jari Rasulullah SAW. Nampak? Situ. Baik. Maka akidah yang kedua tadi, syok pula dengar. Mujizat. Okey. Atau selingannya tu. Baik. Jadi yang kedua, Allah memberi bekas, tapi makhluk dengan tabiat dia kata mesti, tak boleh bercanggah.
tentang hukum adat itu yang jadi berdosa besar. Salah pegangan. Allah memberi bekas tu, betul lah. Okay? Saya dah terbiasa guna ayat lama tu, Allah memberi bekas. Allah memberi kesan lah tu, mudarat manfaat. Okay? Akidah yang pertama. Akidah yang kedua, dia tidak kafir, berdosa besar, fasik. Okay? Tapi kalau sampai ingkar mukjizat Nabi dan Rasul, jadi kafir. Selama mana tidak ingkar mukjizat Nabi dan Rasul, berdosa besar. Okay. Naik pada tingkat yang pertama ni yang kita nak pegang, yang selamat, yang salim. Nah, mana? Allah memberi bekas. Hanya se-nya Allah yang memberi bekas. Dan makhluk dengan tabiat boleh bercanggah, tak mesti. Ubat menyembuh, adat je, tiba-tiba ubat tak menyembuh. Boleh. Sebab yang menyembuh Allah. Okey. Api tak membakar, boleh. Api tak membakar boleh. Sebab apa? Yang bakar Allah. Api dengan bakar tu tabiat dia saja, adat saja. Nah, macam gitu kan. Ini pegangan iman tau, bukan ni mulut, bahasa mulut ni kejap lagi saya sebut. Kadang nanti habis kat sini je, tiba-tiba orang rumah kita kata, mujur bang, kita ada minyak sampai gitu. Apa awak ni? Pula tak boleh cakap dah. Bahasa percakapan lain. Bahasa percakapan mulut ni cakap adat, cakap zahir, cakap adat. Jadi cakaplah macam biasa yang kita cakap tu. Kau ni memanglah lapar, pucat muka, tak makan nasi. Makanlah nasi, barulah kenyang. Tak ada tenaga, tak makan nasi. Memanglah. Tak syirik cakap ni tu. Pening kepala. Awak ni pening kepala, ngurut-ngurut. Kepala tu sapu tak nak kapak? Tak sapu. Dah macam mana nak lega? Panadol makan tak? Tak makan juga. La ilaha illallah. Orang tu ni tak nak makan panadol. Makanlah. Hilang sikit kepala tu nanti. Tu cakap-cakap macam tu tak jadi kafir, tak jadi syirik, tak jadi dosa. Itu semua cakap adat. Macam saya katalah, tuan-tuan tak belajar, boleh tak jadi alim? Boleh. Kerana belajar dengan tahu, itu adat saja. Yang memberi kefahaman, yang memberi pengetahuan tu Allah. Kita tak belajar, Allah boleh jadikan kita alim? Boleh. Pada sudut pegangan iman, adatnya kalau nak alim kena belajar. Kalau tak belajar, bodohlah situ. Kalau tak naik kereta, atau kalau kita tak keluar rumah, boleh tak sampai surau ni? Adatnya. Kalau dah duduk rumah, keluar gate pun tidak, mananya nak sampai? Memanglah kat rumah tu je. Tapi kalau pegangan iman, dia duduk rumah je, boleh sampai surau? Boleh. Allah boleh sampaikan. Tengok tok-tok wali yang Allah izin. Hilang di Johor, timbul di Mekah. Tu almarhum Pak Sumit, Bukit Tembaga, Kedah. Tengah sapu sampah, tengah ni potong rumput, tengah hari lebih kurang pukul 11.30 pagi. Nak sembahyang Jumaat, 5-6 orang lalu. Pak Su, nanti pergi sembahyang Jumaat masjid mana? Sana sana. Yalah Pak Su, nanti kita jumpa sana. Dia dengan baju biasa tu, tengah nyabit rumput, potong rumput. Perjalanan tu jauh, lebih kurang berapa minit. Jauh lah dia kalau jalan kaki. Jadi orang ramai-ramai jalan kaki ni, Pak Sumit, kita dah tengah jalan, dia tak siap lagi, boleh sampai ke tu? Sempat ke sembahyang Jumaat? Yang 5-6 orang sampai masjid, Pak Su dah ada kat dalam masjid. Pak Su, Pak Su, bila dia potong kita? Kan? Tapi itu keistimewaan yang dipanggil karamah. Perkara menyalahi adat, perkara luar biasa, menyalahi adat, dia panggil khariqul adah. Perkara menyalahi adat ni nanti tiba masa kita sebut dalam bab qudrah. Dia ada 8 perkara menyalahi adat. 4 terpuji di sisi syarak, 4 tercela di sisi syarak. Bukan semua perkara menyalahi adat tu elok. Tengok David Copperfield, dia punya magic, subhanallah. Kita pun bodohnya. Sihir menyalahi adat tapi tercela di sisi syarak kerana sihir.
Kalau tok wali tu menyalahi adat tapi terpuji di sisi syarak. Kalau orang biasa ni boleh tak berlaku perkara menyalahi adat? Boleh, dipanggil ma'unah. Kalau Nabi Rasul antara dua dipanggil mukjizat. Kalau dah dapat wahyu jadi Nabi dipanggil mukjizat. Kalau sebelum kenabian dipanggil irhas. Seperti Nabi ikut pakcik dia Abu Talib pergi berniaga ketika umur 25. Apa yang payung Nabi? Awan. Sini standard orang setosa. Jalan awan payung standard mana ada ustaz. Luar biasa tu. Jadi Nabi berjalan awan payung. Itu masa tu dia belum dapat wahyu jadi Nabi. Dia baru umur 25 masa tu. Itu dia panggil irhas, bukan mukjizat. Tapi kalau ada orang panggil mukjizat, boleh juga terima. Cuma tidak tepat pada istilah. Irhas sebelum kenabian, mukjizat setelah kenabian. Baik. Dia ada 4: mukjizat, karamah, ma'unah, i'anah. Kalau tak silap, termasuk irhas. Ini semua terpuji di sisi Allah, perkara yang menyalahi adat. Kalau karamah ni aulia, orang-orang yang standardnya wali, ulama, solihin. Kalau orang biasa ni, orang soleh macam biasa ni panggil ma'unah. Contoh, 2 orang suami isteri, orang baik, orang surau, orang belajar, orang zikir, orang selawat, jenis beramal. Kemalangan terhempas kapal terbang. 45 penumpang, 43 dengan pilot dengan pramugari semua mati, hancur, kecai, terbakar, meletup. Dia 2 orang suami isteri didapati terdampar di tepi pantai, terpaut pada papan, luka macam jatuh bersikal. Lukanya macam jatuh bersikal. Orang lain meletup, mati. Dia 2 orang boleh luka macam jatuh bersikal. Orang tengok ni daripada mana ni? Saya mangsa kapal terbang. 43 orang mati. Mati terbakar, mati berkecai. Ni luka sikit-sikit je. Lain ni. Ini nama khariqul adah, menyalahi adat. Tapi tak dipanggil karamah, dipanggil ma'unah. Kerana Allah muliakan dia. Yang 4 tercela di sisi syarak, istidraj. Istidraj. Allah limpah nikmat supaya dia makin bala, jauh daripada Allah, dilaknat. Sihir. Lagi 2 tu. Lagi 2 ni saya lupa. Tentang magic, silap mata. Pandangan ulama yang paling kuat tentang hukum main silap mata, haram. Kerana menyerupai, cenderung kepada sihir. Jaga baik. Ini mak bapak hari ni jauh daripada ulama. Dia belikan magic tools, 1 kotak kat anak. Anak pun belajar buat magic. Itu dah mula cenderung pada haram. Dia belum magic lagi, baru-baru berjinak. Tak sampai magic, dia adalah trik-trik dia. Mainan budak. Tapi magic magic budak. Tu boleh jatuh makruh, cenderung kepada haram. Yang memang magic betul, haram. Hukum menonton silap mata gitu pun haram. Pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Jaga baik. Kita kopi atas kepala. Tengok tak ngaji. Tak payah. Lagi yang tunjuk silap mata tu kafir pula. Tak payah. Kemuliaan Islam tu lebih tinggi daripada segala agama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah tinggikan Islam mengatasi segala agama walaupun orang-orang kafir, orang musyrik tak redha. Baik. Jadi jelas 4 tingkatan tadi. Kita punya i'tiqad yang selamat, Allah semata-mata Allah yang memberi bekas, yakni kesan mudarat manfaat, dan hukum adat, yakni makhluk dengan tabiat boleh bersalahan, boleh bercanggah. Tapi mulut cakap je macam biasa. Tak payah alhamdulillah lah Allah bagi sejuk. Tiba-tiba ada imam datang, panas kalau mujur di kipas ekor ni, sejuk sikit. Astagfirullah, mam. Apa pasal? Syirik.
Mesti nak cakap Allah yang bagi sejuk, kipas tak bagi sejuk gitu. Dah. Nak cakap gitu boleh, tapi jangan sampai syirikkan orang. Kau ni kan dah nak periksa, buka lah buku, mana nak pandai, mana nak cemerlang. Astaghfirullah, mak. Belajar dengan cemerlang tu adat saja, mak. Mak ambil rotan, mak lepuk kepala, pong sekali. Wah, hajo. Mak tahu dah, belajar dengan kepandaian tu adat saja. Kerja ni apa? Belajar elok-elok. Kerja belajar tinggi-tinggi, nanti dapat kerja elok. Dapat kerja elok, senang masa depan. Macam syirik. Jangan, sabar. Sikit syirik, sikit kafir kan. Orang tua kita tu selalu pesan gitu. Belajar sungguh-sungguh, belajar tinggi-tinggi, dapat sijil elok, nanti kerja elok, gaji besar, senang hidup. Itu cakap adat saja. Berdosa pun tidak, syirik pun tidak, kafir pun tidak. Cuma setengah ulama kata tanda lemah iman tu je. Kalau betul-betul peganglah. Kalau dia mulut saja, hati i'tiqad akidah dia kemas, tak ada masalah dia cakap macam tu. Kerana apa? Kerana Malaysia nak cari kerja memang bergantung sijil. Malaysia. Kalau negara yang tak perlu sijil, ada tak kita nak sibuk pasal sijil? Tak. Jadi apa hukum kita nak cemerlang kemudian nak sijil tu? Apa hukum? Harus. Cuma niat belajar jangan kerana sijil. Niat belajar kerana Allah. Habis sijil tu manfaat, faedah tepi saja. Supaya apa? Mudah minta kerja, mudah dapat kerja kerana adat di negara yang dia duduk memerlukan sijil untuk dapat kerja. Memerlukan sijil untuk gaji tinggi. Tu saja. Bukan pegang gaji bagi aku masa depan cerah. Bukan. Cakap adat saja. Ini sampai tak boleh cakap ni. Astaghfirullah, mak cakap macam ni syirik. Baru belajar tauhid sikit, mak bapak dia syirik kan. Sebab apa? Suruh belajar tinggi-tinggi, gaji besar, cerah masa depan. Sampai lagu Milo pun syirik. Minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Syirik. La ilaha illallah. Jadi kita pun tanya, hajah buat nasi lemak sedap. Bukan saya, Allah bagi sedap. Alah, kita kan cakap ada adat aja. Beritahu je lah resepinya. Yang keras-keras sangat, yang terus tak pegang. Ni memang saya ni, resepi saya ni, nasi lemak mak jenab. Dia mengangkat diri pula. Jadi adat percakapan dengan i'tiqad dia suatu perkara yang terpisah, beza. Jadi sekiranya apa yang cakap mulut, cakap adat ni memang sebiji sama dengan i'tiqad, itu bahaya. Dia cakap apa makan ubat nanti hilang pening apa semua, memang i'tiqad dia gitu, bahaya. Tak dosa besar, kafir. Tapi kalau cakap adat, memang mulut dia cakap gitu, akidah dah belajar lah, dia pegang yang nombor 1 tadi, 2, 3, 4 semua dah tolak, selamat lah. Okey? Baik. Itulah tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, berbeza Allah dengan makhluk pada perbuatan. Hanya senya Allah yang memberi bekas, makhluk langsung sedikit sekelumit pun tidak memberi bekas. Kita pun ambil ubat. Asbab ubat ni sakit aku sembuh, boleh. Kita pun niat, ya Allah, asbab ubat ni berilah aku kesembuhan. Kan doa kat Allah tu. Ubat asbab sahaja, boleh tu. Bukannya ubat menyembuh, Allah bagi izin. Bukan gitu. Tu Mu'tazilah. Jadi dia pun nak makan ubat, ya Allah, dengan asbab ubat ni. Maksud dia apa? Dengan asbab usaha dia. Asbab makan Panadol, asbab minum air selawat, asbab minum air ratib, asbab minum air Asmaul Husna, asbab dia berdoa, sembuhlah penyakit aku ya Allah. Boleh. Kerana tetap berpegang Allah yang menyembuh. Asbab tu boleh jadi, boleh jadi tak jadi. Baik. Sebab semalam ada dekat Masjid Sungai Danga, habis-habis kuliah tu dia takut kan.
mulut ke dalam hati bercakap tu salah. Dia tanya, ustaz boleh tak? Imam apa dia datang jumpa tadi. Imam 3 tu. Dia kata boleh tak ustaz kita tengah ambil ubat tu, ya Allah dengan sebab ni kau bagilah kesembuhan. Nah, ubat ni asbab sembuh saja, yang menyembuh Allah. Nah, maksud asbab tu apa? Hukum adat. Ubat menyembuh, adat sahaja. Asbab lah tu. Sebab dunia ni dipanggil darul asbab. Dar ni apa? Dar ni mahligai, istana. Asbab, sebab-sebab tu lah. Jadi dunia ni tempat asbab. Belajar, pandai. Tak belajar, bodoh. Ada kenderaan, sampai. Tak ada kenderaan, tak sampai. Ada api, panas. Tak ada api, gelap. Tak ada api, sejuk. Gitulah. Nah, maka ubat, sembuh. Tak pergi hospital, tak dapat ubat. Itu asbab-asbab sahaja. Tapi jangan terlampau memandang asbab sehingga hilang Allah. Tak boleh gitu. Nah, mati lah ni, lockdown ni macam tak ada kerja ni, mati lah. Matilah dah seminggu dia cakap mati, tak mati-mati. Makan juga. Nah, paling-paling tak biskut, laparlah sikit. Nah, ataupun gaji turun. Nah, lockdown, PKP. Nah, mati. Jangan sampai tak nampak Allah. Kerja, asbab ada rezeki. Itu panggil asbab. Dalam i'tiqad kita, Allah yang memberi rezeki. Aku tak buat apa pun rezeki boleh ada. Dan orang lain mendapat rezeki daripada aku. Boleh juga gitu. Nah, dan pula ada yang malas. Kita walau tak kerja, Allah boleh bagi rezeki. Yang dia malas, tak kerja. Tiba 2-3 hari, ajar pinjam 50 je. Doa lah kat Allah, minta 50, nanti bayar kat Allah balik. Kenapa minta kat aku? Nah, cakap bukan main. Akal dia malas nak kerja, pun ada juga orang gitu. Nah, tu vaksin. Nak ambil, tak nak ambil, sudah. Agenda Yahudi ni jangan kira, memang daripada zaman Nabi terdahulu dah ada dah. Nah, jadi vaksin-vaksin ni jangan sampai yang ambil vaksin pengikut Dajjal, ambil air kencing Dajjal. Bila masa kencing Dajjal tu dapat, buat vaksin tu, mulut jahat sungguh. Jangan tuduh-tuduh orang macam gitu. Jangan, tak baik. Orang ambil vaksin, mudah-mudahan jadi asbab dia terlindung daripada COVID. Itu saja. Yang tak ambil mungkin usaha cara lain, usaha cara selawat, usaha cara zikir, cara asmaul husna, cara lain, cara doa, terpulang. Gitu je lah. Kan harmoni ni, tuduh-menuduh. Baik, itu pada sudut Allah bersalahan Allah dengan makhluk. Allah memberi bekas dan makhluk tidak memberi bekas. Baik. Kemudian dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis juga disebut tentang Allah tidak memerlukan alat atau perkakas. Allah nak buat sesuatu, dia tak perlukan alat, dia tak perlukan perkakas. Yang perlukan alat, makhluk. Yang perlukan perkakas, makhluk. Kita nak melihat, kena guna mata. Mata tu alat melihat. Allah melihat dengan sifat dia, iaitu basar. Basar tu memang sifat dia. Kalau Allah tak basar, buta, tak boleh. Sebab tak boleh masuk dekat akal kita yang Allah tu buta. Kerana sifat qudrat tu pada akal kita mesti Allah tu bersifat dengan basar, Allah tu bersifat dengan pelihat. Mesti. Kalau kata Allah buta, Allah tu lemah. Bila Allah lemah, dia bukan Tuhan. Bila bukan Tuhan, kita semua takkan ada. Tu je. Kita melihat dengan alat, iaitu mata. Mata tu pun, alat tu pun Allah yang izinkan nampak. Ada tak orang ada biji mata tak boleh tengok? Pokok gendang kat tepi dulu lah, sekarang dah tak ada. Tung tak teketung tak teketung, duhai darah kau manis jelita. Ada biji mata ada? Ada. Tengok kata gitu, ada yang main keyboard. Ada yang duk terkelip. Buta dah tu. Tu buka kelopak mata, ya ada biji mata, saya tak boleh tengok. Tu Allah tak bagi penglihatan. Tapi secara zahir kita melihat guna alat mata. Kalau ambil pada keimanan kita, tak nak bicara hukum adat, tak ada biji mata pun Allah boleh bagi nampak.
Nah, okey. Baik. Jadi Allah tidak memerlukan alat atau perkakas. Allah menjadikan sesuatu, meniadakan sesuatu dengan qudrah, dengan kuasa. Okey, ini saya bicara sikit. Baik. Allah menjadikan, Allah meniadakan, Allah mematikan, Allah mewujudkan, itu semua dengan qudrah. Itu tugas sifat qudrah. Nanti kita masuk nanti. Ni saya express, saya lajak sikit. Qudrah. Dan qudrah mengikut iradah, kehendak. Kalau iradah tak kata apa, qudrah tak jalan. Allah tak berkehendak apa-apa, tak ada apa yang terjadi. Bila Allah kehendak, qudrah melaksanakan. Allah kehendak kita semua di sini malam ni, qudrah melaksanakan. Iradah tadi, kehendak Allah kita di sini. Yang melaksanakan kita di sini, sifat qudrah Allah. Okey? Baik. Maka Allah menjadikan sesuatu, meniadakan, menghidup, mematikan bukan dengan kalam Allah. Bukan dengan kalam Allah. Mana kalam Allah? Kun. Macam surah Yasin. Kun fayakun. Allah kata kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Berapa ramai yang pegang ayat surah Yasin tu, dia kata kalau Allah tak kata kun, tak jadi. Tu pegangan tu berdosa besar. Allah bukan menjadikan, meniadakan, menghidup, mematikan dengan kun. Kalau setiap yang Allah jadikan, matikan, wujudkan, tiadakan dengan kun, berapa ratus juta, ribu, trilion, bilion, milion kali Allah nak sebut kun. Ni Allah mentadbir alam ni, bukan kata dunia je. Alam syahadah, alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam akhirat, semua Allah tadbir. Berapa juta kali Allah nak sebut kun. Dah macam zikir Allah, kun. Ni kalau aku berhenti kun ni, semua alam ni stop ni, tak boleh ni. Kun. Gitu. Dah. Yang orang biasa cakap, kalau Allah kata kun, jadi. Allah jadikan bukan dengan kun, dengan qudrat. Habis yang Allah sebut dalam Quran tu, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ingat, kalam Allah, fungsi kalam ni sifat sifat kalam. Sifat kalam, tugas dia, fungsi dia menerangkan. Dan bahasa Arab dia dipanggil ta'alluq dilalah, daripada perkataan dalil. Sifat kalam, tugas dia menerangkan. Jadi dalam ayat surah Yasin tu, Allah nak menerangkan apa? Bahawa setiap sesuatu yang Allah takbir cukup mudah bagi Allah. Itu je. Bukan Allah menjadikan dengan kun. Allah tak kata kun, tak jadi. Bukan. Sifat qudrat, fungsi tugas dia tu menjadikan, mematikan, mengadakan, meniadakan, menghidupkan. Tu tugas qudrat. Bukan dengan kalam. Dan tugas qudrat mengikut iradat. Iradat inilah yang memutuskan, menghendaki, memutus, menghendaki, dan berkehendak, pemutus, menentukan. Dia kena beza per dengan me tu. Kalau sifat iradat, penentu, pemutus, berkehendak. Kalau kaunuhu ta'ala muridan, yang maha menentukan, yang maha memutuskan, yang maha menghendaki. Itu nanti kita masuk pada sifat ma'ani. Okey. Cukup sekadar tu. Nanti kita sambung sikit lagi berkenaan dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadith ni. InsyaAllah kita bagi laluan azan dulu. Azan insyaAllah. Nanti kita sambung sikit, InsyaAllah. Kita sambung lagi 3 poin. Saya bagi secara ringkas lepas azan 3 poin lagi saya bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baik, sebelum kita tutup, saya berikan 3 poin berkenaan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Yang pertama, sebenarnya bukan yang pertama lah, sambung poin-poin yang tadilah. Okey, cuma yang kira yang pertama ni 3 poin yang terakhir saya nak bagi malam ni. Yang pertama, Allah tidak memerlukan pembantu. Makhluk walau macam mana independen dia,
dia tetap memerlukan Allah. Nyawa Allah bagi, kehidupan Allah bagi. Allah tarik nyawa, roh semua mati. Seindependen mana pun dia, tetap dia memerlukan Allah. Allah Tuhan, dia tak perlukan segala selain dia. Dia panggil wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Tu nanti akan dibicara kalau buka kitab sifat 20 lah. Kalau yang ni tak ada. Nah, kalau nak bawa juga bolehlah, saya selit-selit. Tapi nak ceritanya poin tadi, Allah tidak memerlukan pembantu. Habis dah malaikat-malaikat yang Allah tugaskan tu apa cerita? Sebab ada yang salah faham. Nah, Allah kalau tak ada Jibril tak boleh sampai wahyu. Allah kalau tak ada Munkar Nakir, Allah tak boleh tanya orang dalam kubur. Allah minta ni malaikat tolong tanya. Nah, yang jaga syurga neraka, nah, Malik Ridwan ni bukan penyanyi Singapura. Malik Ridwan. Malik jaga neraka, Ridwan jaga syurga. Tu 10 malaikat beserta malaikat Zabaniyah. Malaikat Jibril menyampai wahyu, malaikat Mikail menurunkan rezeki, menyampaikan rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, Raqib dan Atid mencatat baik dan buruk, Munkar wan Nakir menyoal dalam kubur, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga syurga. Nah, malaikat Malik jaga neraka tu, dia CEO. Dia bukan jaga, dia CEO. 7 neraka tu dia jaga. Dalam 7 neraka tu ada 9 malaikat Zabaniyah. 9 sikitnya, ahli neraka kan ramai. 9 tu ujung neraka ke ujung neraka dia seorang. Malaikat Zabaniyah, malaikat pengazab. Nah, tapi yang malaikat-malaikat tu kenapa ada? Kan Allah tak memerlukan pembantu. Malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya itu adalah atas kehendak Allah. Allah berkehendak buat malaikat, Allah berkehendak tugaskan malaikat. Bukan Allah perlukan pembantu. Takdir Allah hapus semua malaikat tu. Nah, semua tugas tu Allah boleh takdirkan dengan kudrat dan iradat Allah. Allah tidak memerlukan pembantu. Malaikat-malaikat Allah bukan pembantu Allah. Itu makhluk yang ditugaskan. Nah, jangan salah faham. Yang kedua, Allah tidak mengambil faedah daripada perbuatan atau hukum hakam Allah. Allah tidak mengambil faedah daripada perbuatan Allah atau hukum hakam Allah. Contoh, ni kan perbuatan Allah. Allah takdirkan kita kat sini, Allah takdirkan begitu, Allah takdirkan begini. Allah ambil faedah, Allah ambil manfaat. Tak. Allah Tuhan, dia tak ambil manfaat, faedah daripada perbuatan dia. Yang kita kata Allah tak adakan gini, nanti Allah gini ya. Tak. Yang kata gitu, Allah tak ambil manfaat, faedah daripada perbuatan Allah. Apatah lagi perbuatan makhluk, Allah tak ambil manfaat atau faedah. Nah, hukum hakam Allah pun Allah tak ambil manfaat atau faedah. Allah wajibkan puasa, Allah wajibkan sembahyang, Allah wajibkan itu, Allah haramkan ini, Allah larang ni, Allah perintah tu. Allah ambil manfaat? Tak. Allah ambil faedah? Tak. Habis ayat yang kata tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Tu ayat tu, melainkan tu, itu terjemah zahir. Kalau kita ambil ayat tu, illa liya'budun tu kan, ayat Quran tu, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Kalau tengok konteks ayat tu, melainkan di situ tu, kalau ambil zahir terjemah melainkan, tidak Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Tanya balik, sekarang atas dunia ni ada tak yang tak sembah Allah? Ada tak yang tak menyembah Allah? Ada tak atas dunia ni? Atas dunia ni ada tak yang tak sembah Allah? Ada Siapa? Kafir. Jin ada tak yang tak menyembah Allah? Ada, jin kafir. Habis Allah tak capai kan dia punya poin. Allah cipta jin dan manusia untuk sembah Allah. Jadi sekarang ada manusia dengan jin yang atas dunia tak sembah Allah. Habis Allah tak tercapai tujuan dia, maka Allah lemah. Tu nak faham ayat tu. Maka melainkan kat situ tu zahir terjemah. Yang tersirat di sebalik melainkan itu, kata almarhum Tuan Guru Baba Haji Saleh bin Musa
Sik Al-Qadahi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Ayat tu pada konteks yang tersirat, tidak aku ciptakan jin dan manusia supaya dapat menyembah aku. Aku cipta manusia supaya dia dapat sembah aku. Aku ciptakan jin supaya dia dapat sembah aku. Kalau dia tak sembah aku pun, aku tak ada apa. Tu maksud ayat tu. Kalau ambil kecuali tu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali melainkan untuk menyembah aku, nampak konteks tu Allah bertujuan. Bila Allah bertujuan, sekarang nyata jin dengan manusia ada yang kafir, tak sembah Allah. Tujuan Allah tak tercapai. Bila tujuan Allah tak tercapai, Allah lemah. Bila lemah, bukan Tuhan. Nampak? Jadi konteks ayat tu, tidak aku ciptakan jin dan manusia tidak aku ciptakan jin dan manusia supaya dapat menyembah aku. Tu maksud tersirat daripada melainkan tadi. Okey? Jadi Allah tidak mengambil faedah atau manfaat daripada perbuatan Allah sendiri atau hukum hakam Allah. Yang terakhir, yang ketiga, Allah tidak melakukan perkara sia-sia. Jadi setiap sesuatu jangan kata, asal Allah buat gini. Ada dia punya hikmah, ada dia punya kehendak Allah di situ. Ada. Asal Allah buat Palestin gitu kan. Yang cakap gitu. Allah kalau nak satu dunia ni semua mukmin, boleh. Allah tak kehendak. Jadi Allah tidak melakukan perkara sia-sia. Asal Allah cipta nyamuk ni, rimaslah aku. Nyamuk pun dia marah ni. Mujur tak ada bakarnya kelambu tu. Sibuk nyamuk lalat. Kenapa Allah cipta lalat? Jangan cakap gitu, sabar. Nampak lipas, kenapalah Allah cipta lipas kan? Padahal dia takut lipas. Cicak. Allah tak buat perkara sia-sia. Setiap sesuatu ada hikmah yang Allah, daripada hikmah Allah dan daripada maha bijaksana Allah. Baik. Nanti kita masuk pada dalil naqli. Dekat kitab Hidayatul Salikin tu tak ada dalil. Nanti kita datangkan dalil naqli, yakni dalil Quran dan dalil hadis berkenaan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, saya mohon ampunan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampunan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.